Recording in progress. Okay. Jadi gambar tu sfera tapi yang kita guna dia sebagai bulatan. Jadi cikgu tunjukkan macam mana nak buat. Okay. Jadi ini macam tajuk bulatan. Jika ada bulatan dan ada benda yang ada garis-garis lurus dalam bulatan tu, kita kena bina segitiga sudut tegak di dalam bulatan tersebut. Okay. Jadi kita ada satu silinder. Silinder tu dia sentuh kita punya sfera tu. Okay, yang ni kita punya, kita panggil apa? Keratan rentas lah sfera kita. Jadi dia sentuh 4 bucu macam ni kan. Jadi dia dah bagi tahu kat kamu, ni Ashta masuk. Dia dah bagi tahu kamu H tu tinggi silinder kamu ni. Dan R kecil ni adalah kamu punya jejari silinder. Jadi R kecil tak sama dengan jejari sfera lah. Sebab kalau jejari sfera kita kena tarik daripada mana? Sfera kena tarik daripada mana? Siapa boleh tahu? Siapa boleh jawab? Kalau jejari sfera. Dari tengah-tengah bulatan. Okey. Tengah-tengah bulatan. Di sini kita kena tarik kita punya jejari 12 cm tu. Jadi kamu lengkapkan je. Kalau ada diagram bulatan yang dalam tajuk sukatan bulat ataupun dalam tajuk ni sama saja konsep dia, kita lengkapkan supaya kita boleh bentuk segitiga dan kita akan dapat kita punya formula datang daripada apa? Sama ada daripada sohkah tua kita ataupun teorem Pythagoras kita. Okey. Jadi kalau kita lengkapkan ni, sini sambung sampai sini, bucu ni, yang ni 12 cm kan? Betul. Jadi kamu nampak tak H tu? H tu sini ke sini. Jadi kalau kata daripada pusat ni, berapa dia punya ketinggian ni? Berapa nilai yang ni? Berapa nilai sisi yang cikgu bawa conteng ni? Berapa nilai dia? Apa dia dalam simbol H, boleh ke kamu bagi? Sini H kan? Sini H kan? 1/2. Jadi kat sini sisi segitiga kita satu lagi ni H/2. Boleh? Jadi nampak tak kita ada segitiga yang dia punya hypotenuse dia 12, tapak ada R dan kita punya tinggi adalah H/2. Jadi itu segitiga kita. Jadi kalau kita nak tuliskan satu equation pada dia, kita akan pakai apa? Kita nak sambungkan semua maklumat ni pakai teorem Pythagoras. Kita akan pakai teorem Pythagoras kita. Hypotenuse tu 12 kan? Jadi 12 kuasa 2 sama dengan R kuasa 2 campur H/2 kuasa 2. Dah, itu adalah persamaan kita. Kita biar dia dulu, kita tengok maklumat yang lain tu. Jadi kita baca sampai habis lah. Dia kata cari tinggi silinder. Dia nak H. Ni H nilai ni lah. Apabila isi padunya adalah maksimum. Ini maksudnya kita nak kena keluarkan satu equation berkaitan dengan isi padu silinder dan kita kena bezakan dia sebab dia yang maksimum. Jadi isi padu silinder itu apa formula dia? V sama dengan apa? Apa formula silinder? Isi padu dia? Ikram dah masuk balik ke? Pi R kuasa 2. Pi R kuasa 2H. Pi R kuasa 2T ataupun Pi R kuasa 2H. Jadi simbol kena samalah. Kalau dah sini H jugalah. Jangan pergi pakai T pula, nanti kamu confuse. Okay, jadi kita tak boleh start beza sebab nampak tak? Kita ada 2 pembeli ubah. Sebab tu kita ada maklumat ni. Jadi maklumat ni adalah supaya kita boleh ganti kan. Jadi bila kita kata ganti, sebab yang ni ada kuasa 2 kat H kan. R ni pula memang dah ada kuasa 2. Jadi kita akan ganti kat mana yang siapa yang lagi mudah untuk kita selesaikan soalan tu. Faham? Jadi tak kisah sebenarnya kamu beza dia tak ada H ataupun kamu beza dia tak ada R. Dua boleh. Sebab syarat dia isi padu dia maksimum kan. Jadi dia tak kisah kamu buat dV dH ke dV dR. Jadi kita ubah equation kita kat atas ni. Jadi sebab kalau kita nak tulis H, nanti H tu akan jadi cert kan. Soalan tu kan. Jadi kita selalu nak elakkan lah dia ada punca. Jadi kita akan terbitkan equation yang kepala dia adalah R. Okay, jadi equation ni kita akan permudah. 144 sama dengan R kuasa 2 campur dengan, kalau ada kuasa 2 kat pecahan, ingat kita akan kuasa 2 tingkat atas dan tingkat bawah. H kuasa 2/4. Okay, jadi kita nak pindah kan, sebab yang ni R kuasa 2, jadi kita boleh terus buat equation yang kepala dia R kuasa 2. Kita terus boleh ganti R kuasa 2. Faham sebab memang itu tujuan dia nak hilangkan R tu supaya dia jadi H kan.
Jadi kalau di R kuasa 2 kita terus gantikan saja nilai R kuasa 2. R kuasa 2 sama dengan apa ni? 144 tolak H kuasa 2 per 4. Jadi kita ambil ni, cut, pastekan kat tempat R kuasa 2 dia nah. Boh dia dalam kurungan. Jadi V adalah sama dengan pi 144 tolak H kuasa 2 per 4 darab dengan H. Nampak tak? Jadi kita terus ganti nah. Kalau kata kamu tulis R pun, jadi jugalah dia ada punca kat sini. Tapi punca bila kuasa 2 kuasa 2 dengan punca tu akan saling potong kan. Jadi sama je lah kamu buat benda yang sama. Jadi R kuasa 2 ke sama saja. Jadi kalau kamu kembang ni, kamu akan dapat V dalam sebutan H lah. Jadi kita akan beza, dia akan jadi dV dH. Jadi kita kembang kan. Tiap satu benda kat dalam ni ada dua benda kan. Dua-dua orang kena darab dengan pi H lah. Jadi dia akan jadi apa? 144 pi H. Melekatkan je pi tu dengan H kat dia. Yang H ni akan jadi H kuasa 3 lah sebab didarab dengan H kat luar tu nah. 144 pi H tolak pi H kuasa 3 per 4. Jadi ni V kamu. Jadi isi padunya adalah maksimum. Jadi yang ni yang kita akan beza. Kita boleh start beza dah sebab tinggal H saja. Okay nah, jadi kita beza kan. dV dH. Bezakan V terhadap H. V duduk atas, H duduk bawah nah. Kena ingat cara nak tulis nah. Jadi yang ni beza H tu adalah pun boleh ubah kita kan. Jadi tinggal nombor saja. 144 pi. Yang ni bila kita beza 3 kita darabkan dengan pi per 4 ni lah. Dia akan jadi 3 pi per 4 H kuasa 2. Jadi kuasa tolak 1. Okay. Jadi dah beza kita buat apa? Lepas dah beza buat apa? Saya nak proof dia maksimum. Kita nak buat apa lepas dah beza? Samakan kosong je. Samakan dengan kosong. Jadi equation ni kita akan samakan dengan kosong. Ni markah nah. Bila kamu samakan dengan kosong, tu adalah konsep untuk cari titik pusingan kan. Jadi kat sini adalah markah kamu. Jadi kalau kita nak selesai ni, kita akan pindah orang yang tak ada tingkat ni. P belah kanan. Buat je lah macam biasa. Mana-mana boleh sebenarnya. Okay. Jadi bila kita pindah kan kita tengok apa yang sama kiri kanan. Apa yang sama kiri kanan? Apa yang sama kiri Ada kanan? pi. Dua-dua ada pi kan? Pi boleh potong. Boleh nah? Lepas tu negatif. Negatif boleh potong. Maknanya dia akan jadi positif. Jadi sekarang ni tinggal 3H kuasa 2 per 4 sama dengan 144. Pindah kan? 144 darab 4 dapat apa? 144 darab 4 dapat apa? 576. 576. Okey, 576 bahagi 3 dapat apa? 192. 192 dah. Dapat dah jawapan dah. PH kita adalah sama dengan punca 192. Kalau punca kuasa 2 sebenarnya dia ada positif dengan negatif sign. Tapi kita boleh abai negatif sign. Sebab apa? Sebab apa boleh abai negatif sign? Sebab panjang. Panjang. Panjang tak boleh jadi negatif. Panjang tak boleh jadi negatif. Luas tak boleh jadi negatif. Masa tak boleh jadi negatif. Jadi jawapan dia positif saja. Jadi kalau tulis positif saja pun tak apa. Okey dah. Faham Itu cara dia. Itu cara nak jawab soalan ni. Yang lain-lain ni cikgu rasa orang lain semua boleh buat sebab dia sama dengan soalan contoh kan. Yang cikgu dah bincang kamu kan. Jadi kamu buat sendiri siapa yang belum buat lagi tu. Buat juga nah. Walaupun cikgu tak bagi markah kamu buat juga. Kalau ada masalah boleh tanya cikgu nah. Di hari ni kita nak sambung, kita nak tengok aplikasi kita yang dah keberapa dah ni. Kita dah belajar aplikasi pertama maksimum minimum. Ikram pun nak masuk. Maksimum minimum, yang kedua pasal titik pusingan. Lepas tu yang ni aplikasi buat titik pusingan kan. Jadi baru belajar 2. Sekarang kita masuk aplikasi kita yang ketiga. Alright, cikgu buat keluar kertas dulu. Kamu salin sikit lah. Cikgu buka kuteks dulu. Kuteks muka surat. Tajuk dia. Surat berapa dah sekarang? Aplikasi ketiga. Ni dah masuk kamera dah.
Ni. Okey, ini kita dah buat. Belum. Dah buat belum? Dah kan? Belum. Sorry. Kita buat sebiji je soalan kotak tu. Ni kita tengah. Okey. Kita tengah nak buat yang ini. Lena, okey. Jadi cikgu akan cerita kamu konsep dia dulu. Ini aplikasi ketiga kamu, mentafsir dan menentukan kadar perubahan. Jadi kadar perubahan bagi kuantiti terhubung. Boleh? Itu adalah kamu punya aplikasi ketiga. Nak buat kat satu kertas dulu. Apa tajuk dia tadi? Aplikasi ketiga. Mentafsir dan menentukan kadar perubahan bagi kuantiti yang terhubung. Kadar perubahan bagi kuantiti terhubung. Amat kamu perlahan sangat. Aplikasi. Saya cakap slow je. Kamu cakap slow, okey. Apa tadi? Kadar terhubung Kadar perubahan. Kadar perubahan dan nilai terhubung. Itu tajuk dia kan? Okey. Kadar perubahan bagi kuantiti yang terhubung. Tajuk kadar perubahan lah nah. Okey. Jadi kalau kata kamu biasa dengan fizik, dengan sains pun ada kan? Jadi kita biasa dengar perkataan kadar perubahan ni. Apa maksud kadar perubahan? Mana Ada kamu biasa? berkaitan dengan masa je. Ada kaitan dengan masa. Contohnya macam halaju kan? Halaju adalah kadar perubahan. Kadar perubahan apa? Sesaran. Laju adalah kadar perubahan sesaran. Ataupun laju adalah kadar perubahan jarak. Kan? Jadi apa maksud dia? Dia adalah sesaran bahagi dengan masa. Betul tak formula dengan V sama dengan S per T. Ingat tak kalau kita ada graf, kalau kita ada, maksudnya kita ada graf S melawan T, macam mana kita cari V tu? Macam mana kita dapat V tu? Dia datang daripada apa pada graf tu? Kita ada graf sesaran lawan masa. Tapi ingat, ni fizik. Ni sains. Kalau kata kita nak cari halaju, macam mana kita cari halaju daripada graf? Naik turun graf. Ya ke? Lagi tepat lagi. Siapa tahu? Daripada kecerunan dia, betul. Jadi kalau fizik yang kita belajar tu graf yang baby. Sebab apa kita belajar graf garis lurus kan? Jadi kalau graf garis lurus, gini, kita akan cari kecerunan dia. Daripada kecerunan ni kita akan dapat V kita. Tapi bila kita dah advance sikit, kita belajar kalkulus ni, kita akan deal dengan graf yang bentuk dia yang melibatkan lengkung. Boleh? Jadi kalau melibatkan lengkung, perubahan dia punya hal laju dia, perubahan dia lah. Perubahan dia ada sesaran, kadar perubahan sesaran dia kita akan dapat bila kita buat apa? Kita buat pembezaan. Jadi kalau kita ada graf lengkung, kita perlu beza equation kita. Daripada pembezaan tu kita akan dapat kita punya kecerunan tangent kan. Kita dapat fungsi kecerunan kan. Jadi kalau kata graf tu graf garis lurus, kita akan cari kecerunan dia pakai formula Y2 tolak Y1 over X2 tolak X1. Kalau kata graf tu dah jadi lengkung, kita akan cari kecerunan dia dengan kaedah pembezaan. Memang kita akan beza, masukkan X tu. Jadi katakan waktu T sama dengan 3, berapakah hal laju dia? Kamu akan masukkan dalam kamu punya equation yang kamu dah beza lah, kamu akan dapat hal laju dia. Betul lah? Jadi ini adalah tiba-tiba bercakap pula. Ini adalah konsep lah. Jadi maksudnya kamu kena faham bahawa bila kita buat pembezaan, kita dapat kecerunan. Jadi bila kita nak cari perubahan pada satu graf tu, kita kena cari kecerunan. Jadi kalau graf tu kompleks, kita kena guna pembezaan. Jadi untuk tajuk yang ni kita akan beza untuk kita cari macam-macam benda yang berubah-berubah dengan masa. Ni banyak benda boleh berubah masa. Yang ni cikgu bagi contoh jarak berubah dengan masa kan. Tapi kalau kata kamu tengah tiup belon, apa yang tengah berubah dengan masa? Kamu tengah tiup belon, apa yang berubah dengan masa ni? Saiz. Jangan sebut saiz, detail sikit. Tekanan. Tekanan dia. Yang cikgu lukis ni. Yang kamu nampak dengan mata kamu. Isi padu. Isi padu dia. Isi padu dia berubah dengan masa. Jejari dia berubah dengan masa kan.
Jadi kalau dia boleh bentuk satu graf, kita boleh carilah berapa kadar perubahan dia, berapa laju orang tu tiup belon tu. Boleh lah. Jadi kalau kadar perubahan isi padu, dia akan jadi apa? dV over dt. Boleh? Jadi kalau kata kadar dia mesti bahagi dengan masa, ni maksudnya bila kita beza, semua benda bawah dia mesti jadi dt. Boleh nak? Equation kita maknanya per dengan masa. Mesti per dengan masa kalau kita tulis perkataan kadar. Nah, sebab dia berubah dengan masa. Jadi dalam bila kita beza, dia akan jadi dV dt lah. Boleh nak? Jadi dV dt ke dj dt ke, yang ni perubahan jejari dengan masa. Okay, jadi kalau yang ni, kalau kita kena beza, dia akan jadi apa? ds dt. Boleh lah, V sama dengan SSS kan? Jadi bukan, S sama dengan TTT kan? Jadi bila kita beza, dia jadi ds dt. V kita adalah sama dengan ds dt. Maknanya pembezaan equation sesaran terhadap masa tu. Boleh lah, bila kita beza, ingatlah kita dapat kecerunan. Jadi kalau titik pusingan, kita hanya tengok kecerunan pada point dia maksimum minimum tu kan, pada point M sama kosong kan. Tapi untuk kes yang ni, kita akan tengok pada keseluruhan graf, ikut apa maklumat yang dia bagi kat kamu. Nah, jadi secara asasnya, dia akan ajar kamu dalam buku teks ni. Kamu tengok dalam buku teks ni. Nah. Jadi dia akan ajar kamu first kali kita start dengan biasa, dengan X dengan Y. Boleh nak? Jadi kalau kadar perubahan Y, dy dt. Kalau kadar perubahan X, dia akan jadi dx dt lah. Dan kita akan guna petua rantai untuk selesaikan soalan ni. Jadi ini tujuannya kita belajar petua rantai tu. Petua rantai tak ada apa, nama je fancy. Sebenarnya dia adalah cara kamu darab dua benda untuk dapat satu benda lagi. Betul? Jadi kalau benda tu ada dua tingkat, macam mana kita nak dapat dy dt daripada dy dx dengan dx dt ni? Kita kena darab dy dx dengan dx dt sebab x ni akan potong secara bersilang. Sebab tu nama dia petua rantai. Jadi dia darab silang lah antara dua benda untuk dapat kuantiti yang kita nak. Faham lah? Ni contoh dia tu kita akan tengok kat bawah ni. Boleh lah kita buat sama-sama. Ni cikgu screen cap kan. Supaya kita boleh buat sendiri. Lepas tu kita buat latihan dia sikit kat bawah tu sebab dia mudah. Cikgu akan terus move on pergi tengok aplikasi dia nampak gambar tentikai ni. Jadi kita tak pakai lama-lama kat sini sebab ni sama macam sebelum ni. Yang beza dia adalah dia punya pembezaan tu kan. Macam-macam petua kena pakai kan. Tapi dia punya kaedah tu samalah kalau melibatkan kadar perubahan. Jadi hari tu kalau kamu nak tahu dia maksimum minimum, kamu kena cari perkataan maksimum minimum dalam soalan kan. Jadi kalau untuk soalan aplikasi yang ni, kamu kena tengok perkataan kadar perubahan. Boleh lah, ataupun benda tu berubah dengan macam tu, kamu tengok ayat dia. Jadi kamu tahu bahawa ni adalah bawah aplikasi kadar perubahan ni. Okey. Jelas lah, cikgu cakap pusing-pusing. Okay. Kita paste kan. Jadi yang ni maklumat dia bagi, kalau dia bagi dalam bentuk ayat, kamu kena jemah lah. Jadi kita kena faham. First kali yang cikgu nak kamu ingat yang bila dia kata kadar perubahan mesti per dengan masa. Boleh lah, yang tu kamu kena ingat lah. Mari kita jawab soalan ni. Ada soalan tanya lah. Okay, jadi dia kata suatu lengkung punya persamaan Y sama dengan X kuasa 2 campur 4 per X. Cari A ungkapan bagi dy dx. Jadi A ni simple saja, dia sebut apa ni A? Dia sebut apa dengan Y tu? Bermaksud dia ungkapan. Dia suruh kamu beza cari dy dx. Beza ni untuk cikgu dapat apa tu? Dy dx sama dengan apa? Ni beza dia apa? 2x. 2x. Yang ni beza jadi apa? Tolak. Negatif? 4 per x kuasa 2. Okey, dah pandai dah. Okey, jadi 2x tolak 4 over x kuasa 2 dah selesai dah. Jadi selalunya ni satu markah. Simple. Okey, B. Cari kan? Cari kadar perubahan Y. Maknanya cari dy over dt. Yang ni yang kamu nak cari. Tulis question mark. Apabila X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Jadi dia bagi dua benda. Jadi kita kena cari dua benda ni. Dia suruh cari dy dt apabila X tu 1. Dan dy dt apabila X tu sama dengan 2. Diberi bahawa X menokok. X tu bertambah. Itu menokok tu maksudnya bertambah lah. Dengan kadar tetap 3 unit per saat.
Jadi kalau dia kata yang ni dia bagi kamu unit dia supaya kamu tahu dia tengah cakap pasal apa. Kalau dia tulis per saat maknanya dia per masa juga kan. Jadi maksudnya yang dia bagi kamu ni apa dia? Ni maklumat apa ni? X menokok dengan kadar tetap 3 unit per saat. Dia bagi kamu maklumat apa tu? Graf. Dia bagi apa? Yang ni dy/dt kan. Kalau yang X ni apa dia? X menokok dan kadar tetap 3 unit per saat. Kamu tak tahu lagi kot. Jadi kalau dia tulis macam tu maksudnya yang dia bagi tu adalah dx/dt. Boleh? dt sebab dia kata berubah dengan masa. Jadi kalau sesuatu benda tu berubah dengan masa, maksudnya kita dah akan tulis kepala dia benda yang dt. Boleh? Nah, benda yang kita dah beza. Faham lah? Okey. Jadi dx dt. X menokok dengan kadar tetap 3 unit per saat. Boleh lah? Ini macam unit untuk kecerunan lah boleh? 3 unit per saat. Jadi dia dah buat dah. Okey. Dia dapat nilai 3 unit per saat. Yang ni jawapan dia 3 sebab dia dah bagi jawapan. Okey. Jadi dia nak dy dt. Jadi kita akan pakai aplikasikan petua rantai. Gitu nah. Ni kamu tengok macam ni nak buat. Senang saja. Jadi kita nak cari apa? Kita nak cari dy dt kan? Dy dt kita tulis kat depan. Okey, jadi dy/dt. Sekarang ni kita ada dua benda. Kita ada dy dx dan kita ada dx dt kan. Jadi kalau betul rantai maknanya kita kena darab dua orang untuk dapat dy dt tu. Jadi, sebab dia ada y ke atas, jadi kita akan tuliskan dy dx ni macam ni lah. Matching, kena bagi matching. Sebab kita nak darab silang nanti dia mesti jadi dy dt kan. Jadi dy dx kena darab dengan apa supaya jadi dy dt? Siapa yang kita kena hapuskan? dx. Jadi dx lah kat atas lah. Jadi kalau gini, lepas kita dah tulis ni, kita kena buat apa? Kita kena ganti kan. Ganti lah. Jadi ganti yang ni dengan 3, dy dx ganti dengan apa? Equation yang ni. Tapi nampak tak dia bagi kamu x sama dengan 1, x sama dengan 2. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kamu kena key in kan dalam dy dx kamu nilai x tu. Sebab dy dt ni macam kamu punya dx dt ni last kali jawapan tu adalah satu nilai. Boleh? Contohnya macam tadi dx dt kamu 3 unit per saat kan? Jadi dy dt kamu mesti something like that juga. 0.5 unit per saat kata macam tu. Jadi kamu kena ingatlah jawapan akhir untuk dy dt ni bukan satu ungkapan, bukan satu fungsi. Tapi jawapan dia adalah satu nilai. Maknanya mesti melibatkan penggantian. Jadi kat sini equation kamu d2x tolak 4 over x kuasa 2 kan? Dan dia suruh cari dy dt waktu x sama 1 dan x sama 2. Maksudnya kita kena gantikan nilai x dalam equation dy dx. Kenapa? Sebab ni nilai dah, kita tak ganti. Kita ganti kat tempat yang masih lagi dalam bentuk fungsi. Nah, kalau kita ganti x sama 1 dalam equation dy dx ni, apa dapat jawapan dia? Masa x sama 1. 2 darab 1 tolak 4 per 1. Dapat apa tu? 2 tolak dengan 4 kan? Dapat apa? Negatif 2. 2 tolak 4 lah. 2 tolak 4 negatif 2. Darab dengan 3 sebab dia dx dt 3 kan. Jadi jawapan dia berapa? Negatif 6 lah. 2 darab 3. Jadi negatif 6 unit per saat. Tapi kalau at maths tak tulis unit pun tak apa. Kamu biar dia jam nombor macam tu pun tak apa. Tak salah lah. Jadi satu lagi kita akan cari waktu x sama dengan 2. Dapat berapa dy dx kamu? Dy dx dapat berapa tu? 4 tolak 2. 3. 4 tolak 2 kan? 4 tolak 1. 3. 4 tolak 1. Sorry, 4 tolak 1. 3. Betul lah. 3 darab 3. Jadi jawapan dia adalah 9 dah. Jadi untuk kamu punya kadar perubahan ni, dia simple lagi soalan dia. Dia akan jadi kompleks sikit waktu aplikasi lah. Tapi kamu tengoklah. Jadi sekarang ni kamu faham lah kalau dia minta soalan kadar perubahan, yang kamu kena buat adalah keluarkan petua rantai. Jadi daripada petua rantai ni kita boleh tengok maklumat apa yang diberi, maklumat apa yang kamu perlu ada. Jadi kat sini kalau kata dia tak suruh buat A tu, dia tak suruh ungkapkan dy dx tu, kalau kita nak cari dy dx mesti datang daripada kita beza y lah. Boleh? Jadi selalunya dia akan bagi kamu satu maklumat yang belakang ni. Satu lagi kamu kena terbitkan sendiri. Maknanya dari kat sini kamu nampak dia kena ada dy dx kan. Jadi kita akan bezakan equation y. Kalau kata kat sini dv dx, kata macam tu. Jadi kita kena ada equation v x lah untuk kita bezakan, dia akan jadi dv dx.
Okay, jadi kita buat latihan. Latihan ni cikgu akan buat bersama-sama kamu yang nombor 1 saja. Sebab dia serupa saja. Boleh? Mari kita tengok soalan dia, cikgu cut paste dulu. Jadi yang lain tu kamu cuba buat sendiri lah sebagai latihan kamu untuk kukuhkan kamu punya kefahaman pembezaan. Okay, sebab hari ni cikgu nak bincang sikit soal aplikasi dia tu. Kita boleh potong pendek sikit untuk aplikasi yang ni sebab dia mudah sikit. Cikgu rasa kamu dah mahir dah buat pembezaan dengan semua petua kan? Okay, jadi kalau cikgu ajar kamu sikit, patutnya kamu boleh jawab yang lain-lain ni. Alright, jadi cikgu bagi kat kamu seorang satu lah. Soalan nombor 1 ni lah cikgu bagi kat siapa yang ada dalam kelas sekarang. Jadi ingatlah dia suruh buat apa ni? Bagi setiap persamaan yang menghubungkan X dan Y berikut. Jika kadar perubahan X adalah 2 unit per saat, cari kadar perubahan Y pada ketika yang diberi. Jadi dia akan bagi kamu equation Y kat sini dan dia bagi kamu X. Jadi kadang-kadang dia bagi kamu Y dan Y. Sekali kita tengok kalau Y dengan Y ni kita kena buat apa. Patutnya kamu dah faham dah sekarang. Jadi soalan ni nombor A tu cikgu bagi kat siapa yang tak ada mic kat sini? Semua ada ke? Daniel yang bagi kat Daniel ni. Daniel yang sastra. Sastra. Yang ditulis nama dia macam yang cikgu tulis ni boleh? Yang B cikgu bagi kat Anik nak ke? Anik nak. Anik nak? Okay, Anik boleh. Anik, ada siapa lagi nak? Si? Iman nak agak je. Sama. Anik tak ada mic je. Lah, Anik tak ada mic. Anik bila kamu nak beli mic? Ganti mic kamu. Siapa lagi? Anik tak boleh lah, Anik tak ada mic. Payah sikit. Bagi Iman lah, Iman. Bagi Iman. Iman cikgu bagi yang susah sikit. Iman, yang ni lah, Iman. Senang-senang je. Tak apa lah kamu yang 2 tingkat. Okay, yang B tu siapa nak volunteer? Mujahid ada ke dah ni ke dia tidur? Tak nampak pun dia. Haris lah cikgu bagi B. Siapa lagi nak buat? Saya Azim. Azim Saya nak buat. Azim, tak ada pun soalan susah kat sini. Lebih kurang tu kan? Azim. Sama. Suara tak kata. Acik dah je, Acik. Acik je sama orang tu. Allah, tapi senang je. Okay, soalan senang je. Seorang lagi. Siapa nak? Siapa ngantuk cepat buat? Cikgu, saya D ya cikgu. Yang ni baru? Tak. Dia ni lama. D, saya D. Kamu nak D? Siapa? Kenapa tak nak A? Tak bersedia? Okay. Yang A siapa nak? Senyap semua tak nak dulu. Cikgu pilih lah. Ashta mana? Nak cikgu. Ya, Ashta. Ashta tak dulu lah. Okay. Orang lain pun boleh tulis dalam buku lah macam biasa lah. Kalau kata kamu boleh buat laju. Okay. Kalau yang perlu mendengar, kamu dengar lah. Okay. Nombor 1 tu dia kata dia bagi maklumat. Semua orang akan guna maklumat yang sama. Kamu tengok maklumat apa yang dia bagi. Jika kadar perubahan X adalah 2 unit per saat. Jadi apa yang dibagi tu? Kadar perubahan X adalah 2 unit per saat. DXDT. DXDT lah sebab dia dah kata kadar perubahan X. Maksudnya kadar tu mesti per DT lah. Jadi DXDT ni untuk semua soalan lah sampai F. DXDT kita adalah sama dengan 2. Dia suruh cari apa? Ashta jawab. Dia suruh cari apa? Dia suruh cari DXDT ke? Bukan. Tengok soalan. Cari. Ya. Mana? Cari kadar perubahan. Cari kadar perubahan Y. Maksudnya dia nak apa tu? Perubahan Y Yelah tulis. Baik dalam simbol. Simbol DXDY ke? DYDX. Salah. Kadar perubahan Y. Maksudnya apa? Cikgu kata berbuih-buih mulut dah cikgu cakap. Kalau dia kata kadar maksudnya per dengan apa? Per dengan dengan masa. Korek telinga sikit lah. Dengan masa. Kadar perubahan Y maknanya dy over dx. dy over dt. Apa pasal susah sangat nak sebut? Dia nak dy dt. Boleh lah? Okay.
Jadi kita buat chain rule dulu. Boleh Ashta kita buat chain rule. Yang kita nak tu dy dt. Faham tak? Jadi dy dt kena darab dengan apa supaya dia jadi supaya dy dt ni kita dapat. Kita ada dx dt. Ashta? Cikgu sekejap. Kita ada y kan. Kalau kita beza y kita akan dapat apa? Dx dy. Ni y sama dengan 3x kuasa 2 tolak 4 ni. Kalau kita beza kita dapat apa? Bukan dx dy, terbalik. Kamu dapat apa? Kalau beza y terhadap x dapat apa? Jawablah cepat soalan cikgu. Dx dy. dy dx. Dy dx. Kenapa kamu sebut terbalik? Balik. Ni Jaris masuk balik line dia tak okey. Okey, jadi dy ke atas kan? Jadi dy dt sama dengan dy dx darab apa? Sama dengan dy dx darab. Lamanya. Ni Ya channel ni macam mana kamu nak, siapa yang kamu nak hapuskan? Dx. Jadi dx ni duduk atas ke bawah supaya boleh potong dengan Atas. dx kat bawah. Ke atas. Jadi kita ada satu lagi kan, kita ada 3, nampak tak kita ada 3. Yang ni kita dah boboh. Yang ni kita dah boboh. Jadi kita akan Dx darab dt. dy dx dengan dx over dt. dt. Boleh lah semua orang faham kan ni? Jadi kamu mesti buat first kali keluarkan petua rantai kamu. Alright. Jadi kita teruskan. Jadi dia bagi kamu y sama dengan 3x kuasa 2 tolak 4 bila x sama dengan 1/2. Macam nak guna maklumat tu kita kena buat apa? Bezakan. Kita akan bezakan. Jadi y sama dengan 3x kuasa 2 tolak 4. Beza ni dapat apa? Mesti kereta ke? Beza ni dapat apa? 6x. Dy dx sama dengan 6x. Okey, lepas kita dah beza kita kena buat apa? Pada beza kena Last kali dy dt ni dia ada x lagi tak? dy dt. Dy dt Tak dia ada. ada x tak? Tak ada dah kan, dia nilai saja. Jadi kalau yang ni dia ada x, macam mana nak jadikan dia nilai sahaja? Tukar x jadi nilai tu. Berapa nilai x dia yang diberi? X 1/2. Gantilah. Jadi kita masukkan x dengan 1/2 dalam kita punya 6x. Dapat berapa tu? dy dx dapat apa? Apa ni? 12. 3. 12. 3. 6 dalam 1/2 3. 3. Okey, dah dapat dah dy dx kita 3, dx dt kita 2. Lepas tu buat apa? Lepas tu Cepat sikit, cepat. Tinggal sikit je lagi. Kita nak dapat dy dt. Kita dah ada equation dah tu. Kita dah ada petua rantai. Kita nak buat apa dengan 3 dengan 2 tu? Gantikan. Dy dx nak ganti dengan apa? y dx ganti dengan Lamanya kamu tengok skrin ke tak tengok skrin ni? tengok kan. Dy dx ganti dengan apa? Yang 3 tu je. Ya, okey. Dx dt ganti dengan apa? Dx dt ganti dengan 2. 2. Okey, jadi dapat jawapan apa ni? 3 sama. 3.2 Ashta. 3.2. Bukan. Jawapan apa tu cepat? Dot tu darab. Darab. 6. 6. Lamanya. Kenapa lama sangat nak fikir? 3.26. Dah, ini jawapan dia nah. Itu jawapan dia. Okey, kamu dah selesai dah tu soalan A. Okey, B. Haris. Mana Haris? Haris Luqman mana? Ya. Ada. Tengah tidur. Okey. Tak. Okey, kita dah ada dah petua rantai tu kan. Semua orang akan guna petua rantai yang sama nah. Jadi tinggal kita nak buat apa saja. Apa yang kamu kena buat? Kamu ni soalan B.
DYDX. Kita buat DYDX. Dapat apa tu bila kita dah beza tu? 4X. 4S. Belakang tu dapat apa beza? 1/4S tu. Angkat X naik atas, X tu kuasa berapa? 1/X. X naik atas kuasa dia jadi apa? Cepat cikgu. Cikgu tak sabar nak tunggu. X naik atas kuasa dia jadi apa? Negatif eh? Ini nak cerita berapa kali dah. Okey, jadi cuba kamu bezalah tu. Beza dapat apa? Cepat fikir bagi otak berjalan cepat. Itulah cikgu suruh Haji buat latihan. Negatif 1 darab dengan 1 dapat berapa? Negatif 1 darab 1. Dapat apa? Negatif 1. Negatif 1. Lepas tu apa jadi kat kuasa dia? Apa jadi kat kuasa dia? Cepat cikgu tak ada, kamu tak ada depan mata cikgu. Cepat. Apa jadi kat X kuasa negatif 1 tu? X kuasa negatif 2. Kamu pun tak sabar tunggu. Kuasa dia tolak 1. Jadi dia jadi kuasa dia tolak 2 lah. Okey, jadi kuasa dia jadi X kuasa negatif 2. Kalau kuasa dia negatif, kita nak kena letak dia balik kat bawah. Boleh? Jadi dia akan jadi apa? Negatif 1 per jawab ni, line kamu lag ke? Geram ni cikgu. Cepatlah. Cepatlah jawab soalan cikgu ni. Dia jadi apalah sekali? 4S tolak apa? Kenapa? Cepatlah Haris. 1 per... Ya, cepat. Aduh. 1 per X. X kuasa? 2. Kenapa lama sangat ni? Salah ke? Kamu salah? Salah ke betul? Tak. Betul. Betul. Okey. Dah beza. Lepas sebab apa? Sebab apa? Cepat. Cepatlah. Aduh. Kita nampak tak tadi? Kamu dengar tak tadi waktu Ashta buat tadi? Lepas dah beza kita buat apa? Betul rantai lah. Petua rantai dah ada. Sebab semua orang pakai petua rantai yang sama. Sebab semua soalan dia pakai pakai maklumat yang sama. Kita dah ada petua rantai. Kita nak buat apa? Kita nak buat apa? Ganti nilai. Macam nak ganti nilai. Boleh ke terus ganti DYDX seadanya macam tu? DYDX. Cepatlah. Aduh. Macam mana kita nak gantikan dalam nak dapat DYDT tu? Cerita kat cikgu cepat. Kenapa kamu tersangkut-sangkut ni? Haris, kamu tengok tak ni? Kamu tengok ni apa benda yang dah berlaku? Kenapa lama sangat ni? Cuba kamu cerita kat cikgu. Belum suruh picit kalkulator lagi. Suruh cakap je dulu. Apa macam mana kita nak masukkan DYDX tu dalam petua rantai kita supaya kita dapat DYDT? Ganti satu Ganti kan? Cikgu dah conteng ke? Kamu nampak tak soalan tu? Dia bagi tak nilai X? Bagi tak? Kamu kena buat soalan nombor apa ni? B. Nampak tak soalan dia? Dia bagi tak nilai X? Bagi. Lepas tu kita kena buat apa dengan nilai X tu? Ganti nilai X. Cepatlah ganti kan? Ganti kat mana? Dah ganti ke belum? Dapat berapa? DYDX kamu dapat berapa?
cepat. Jangan tak ada masa nak menunggu kamu lama-lama. Nak pukul 4 lah. Nak menunggu kamu siapkan soalan ni. Gantikan cepat. Dapat berapa tu? 3, dapat 3. Dapat 4 tolak 1 dapat 3. Okey, jadi DYDX kita 3. Lepas tu buat apa? Cepat. Kita nak apa tadi? Ingat soalan tu punya kehendak. Dia nak apa? Dia nak bagi dengan masa. Dia nak DYDT. Kita dah ada petua rantai. Kamu tengoklah skrin cikgu tulis dah dengan jelas tu. DYDT sama dengan DYDX darab dengan DSDT. Jadi kita nak buat apa sekarang ni? Kita dah ada DYDX dalam bentuk nilai. Kita nak kena buat apa? DYDT sama dengan apa? Cepatlah selesaikanlah. Apa darab apa? Tiga darab. Tiga darab? 3 darab 2. Dapat apa? 6. 6. Ya. Apa pasal ni? Aduh, ya Allah. Haris, kamu tak fokus ke? Kamu baik buat balik semua latihan cikgu bagi nah. Ya. Kamu tak sihat ke? Kamu kena kuarantin lah. Tak. Tu cuba fokus sikit cikgu mengajar ni. Geram cikgu? Kamu tak rasa geram? Rasa kawan-kawan kamu pun geram sikit. C. Azim. Ya, cikgu. Okay, first, kita ada equation 2 tingkat. Tapi atas ada 2 saja. Kita nak selesaikan pakai apa? Saya buat macam biasa, cikgu. Yalah, macam mana? Ceritalah. Apa dia yang kamu guna? Kamu pakai apa? Apa nama dah? Ketua? Power? Power rule. Kamu pakai power rule. Bila kamu nak pakai power rule, apa yang kamu kena buat kat tingkat bawah tu? Bawa atas. Bawa naik atas. Jadi dia jadi 2 darab dengan? 2 darab dengan 3x tolak 5. Kuasa negatif. Kuasa negatif? Kuasa negatif 3. Okey, negatif 3. Okey, cuba beza ni dia jadi apa? DYDX kamu dapat apa? Negatif 18 per 3x tolak 5. Jangan negatif 18 tu. Buat satu-satu. Apa jadi kat 2 tu? 2 tu darab dengan 3. Dapat apa? Dapat 6. Negatif 6. Lepas tu. Lepas tu? Salin balik dalam kurungan tu. Lepas tu? Lepas tu beza dalam kurungan tu 3. Sabar. Kuasa ni. Kuasa dia tolak 1. Jadi berapa? Jadi negatif 4. Okey, jadi beza dalam kurungan dapat berapa? 3. Okey, jadi 6 darab 3 dapat? Negatif 18. Okey, jadi yang lain-lain ni kita nak tulis kat mana? Kat bawah. Kat bawah. Jadi kuasa dia jadi apa? Positif. Positif 4. Okey, dah beza. Lepas tu buat apa? Kita ganti nilai dia punya ni. Gantikan. Berapa nilai X dia? X dia 2. 2. Okey, X dia 2. Jadi bila kita masuk X2 dalam ni, dapat berapa? Negatif 18 tu. Oh ya, jadi ni 6 kan? 6 tolak 5. Betul lah 1. Jadi dapat negatif 18. Okey, dah dapat negatif 18 ni. Kita nak cari DYDT macam mana? Petua hasil darab. Bukan. Yang ni petua rantai kita ni. Petua rantai. Okey, jadi DYDT sama dengan apa? Sama dengan 2. 2? DYDX darab DSDT kan? Jadi apa darab apa? Negatif 18 darab 2. Darab 2 dapat berapa tu? Dapat negatif 32. Ya ke 32? Mana pula 8 darab 2 berapa? 30 tu. 36. 36. Benar. 36. Okey, negatif 36. Boleh lah? Okey, jadi nampak tak dalam kerja dia sama saja. Sebab yang ni soalan dia kita dah keluar daripada petua rantai kita. Tinggal kita nak beza, ganti, lepas tu masukkan dalam equation yang kita dah buat petua rantai tu. Okay? Alright, next person. Daniel. D. Mula-mula bezakan tu.
Okay, yang ni equation dia kita nak kena beza pakai petua tak? Yang 6 tu pergi depan. Sabar. Kamu tengok equation kamu dulu. Kamu yang nak buat D ni kan. Jadi kita ada dua benda yang kompleks saling darab. Kita kena buat apa ni? Kena Kena pakai Saya petua. dua je. Kena pakai petua. tu soalan nombor 2 cikgu. Sorry lah. Oh, padan lah. Okay. Baik. Potong balik. Okay. Y sama dengan 4x tolak 3 kuasa 5. Okay. Oh, tenganga kamu tengok. Okay, 4x tolak 3. 4x tolak 3 ya? Nah, okay. Okay, macam mana nak beza ni? 5 tu pergi depan. Okay, 5 tu pergi depan. dy dx lah. Tulis lah kepala dia 5. Lepas tu? Kurungan. 4x tolak 3 kuasa 4. Kuasa 4. Beza dalam kurungan. Dapat apa? Ni buat dy dx kat 4x tolak 3 dapat apa? Daniel? 16. 16? 16x tolak yang belakang tu 4. Yang belakang tu 4. 4. Okey. Jadi 5 tu kita kena buat apa dengan 4 tu? Kena darab. Jadi dia jadi berapa? 20. 20. Okey. 20 4x tolak 3 kuasa 4. Okey, lepas kita dah dapat dy dx kita buat apa? Cari dx dt. Kita dah ada dx dt. Berapa dx dt dia? Dy bagi 2. Bagi 2. Bukan. Masukkan nilai x kita. Berapa nilai x kita? Nilai x 1/2. Okay, jadi masukkan 1/2 dalam equation ni. Berapa dapat kita punya dy dx? Empat darab 1/2 dapat apa tu? 2 kan? 2 tolak 3 kuasa 4. Okey, dapat berapa ni? 3. Dapat berapa tu? Mana buku teks cikgu? Sekejap. 2 tolak 3 kuasa 4. Darab 20. Dapat apa? Oh. Senang je. Dapat apa? Ah, 20. 20 sebab dalam dapat 1 kan. Dia dapat 20. Okey, dah dapat 20 tu apa? Last kali dy dt sama dengan apa? 20 darab 2 kan. 20 darab 2. Jadi jawapan dia? 40. 40. Okey, siap dah. Okey, jadi tu dy dt kita. Okey, seterusnya Daniel Iman. Ya. Okey, jadi kamu punya soalan kat atas dia x, bawah dia x campur 1. Kita kena buat apa? Kena beza kan. Beza pakai? Betul hasil bagi. Okey, pandai. Jadi y sama dengan x over x campur 1 lah. Y sama dengan x over x campur 1. Siapa yang u? Siapa yang v? X U yang X tambah 1 tu V. Okey, jadi kita ada equation u, kita ada equation v. Lepas tu buat apa? Lepas tu beza dulu. Beza. Okey, beza u dapat apa? 1. Beza v? V dapat 1 ke? Sama je. Okey, jadi dv ds dengan du ds kita tetap sama dengan 1. Apa formula dia untuk petua hasil bahagi? Dy ds sama dengan apa? V du tolak U dV. Okey. Per dengan V kuasa 2. Okey, jadi v kita x campur 1 kan? X campur 1. Lepas tu darab 1. Tak payah tulis lah. Tak apa. Ya. Tolak u. Tolak X. Ni pun sama darab 1 kan? Per dengan? Dengan X tambah 1 kuasa 2. Okey, X tambah 1 kuasa 2. Okey, mana yang kamu boleh simplify? Tingkat atas tu. Tingkat atas tu. Jadi kita buka kurungan, apa jadi kat dia? Buka kurungan ni. Jadi apa? Jadi tolak. X tolak. Siapa yang hilang? X tu hilang. X tu hilang. Jadi tinggal apa dy dx kamu? 1/2
X tambah 1 kuasa 2. Okey, jadi ni dah habis dah. Ini final answer dia. Okey. Lepas tu dia tak bagi kamu X, dia bagi kamu Y. Macam mana nak dapat X? Masukkan nilai Y dalam persamaan pertama yang dia bagi tu. Betul. Jadi Y sama dengan 2, kita akan masukkan dalam equation Y sama dengan X per X campur 1. Kita akan kena carikan X dia nak. Equation ni nak. Jadi 2 sama dengan X over X campur 1. Betul? Ya. Yeah. Okey, macam mana kita nak selesai ni? Kita buat apa? Pindah dapat. Dah, pindah ni dulu. Jadi apa tu? Pindah jadi 2X tambah 2. Sama dengan X. Jadi 2X. Selesai kan ni? 2X tolak. 2X tolak. Pindah X ni. 2X tolak X. Sama dengan apa? Sama dengan negatif 2. Jadi yang 2X tolak X dapat apa? X. Jadi X kita dah dapat dah. Sama dengan negatif 2. Okey, dah dapat X. Kita buat apa? Masukkan dalam dy dx. Okey, masukkan dalam dy dx ni. Apa jadi ni? Apa dapat? Negatif 2. Okey, dapat. Dapat 1 je. 1 ke negatif 1? 1 sebab negatif akan hilang kan? Betul? Yeah. Jadi ni dapat 1. Okey, jadi balik kepada dy dt kita. Dy dt kita sama dengan apa? 1 darab 2. 1 darab 2 dapat 2 lah. Okey, betul lah. Tu jawapan dia. Orang lain check sekali jawapan belakang aku. Kita ada careless. Okey, last sekali Usama. F. Ya. Y sama dengan X kuasa 3 campur 2. Sama juga macam tadi dia bagi Y sama dengan 10. Jadi kita akan beza. Y sama dengan X kuasa 3 campur 2. Y sama dengan 10. Betul soalan dia? Ya. Okey, jadi dy dx sama dengan apa? 3X kuasa 2. Okey, jadi sekarang ni Y. Macam nak cari X balik? Gantikan nilai Y kat dalam persamaan sebelah. 10 sama dengan X kuasa 3 tambah 2. Sama dengan X kuasa 3 campur 2. Pindah 2 ni pergi sana jadi apa? 8. 8 sama dengan X kuasa 3. Jadi X sama dengan apa ni? 2. 2. Okey, sebab punca kuasa 3, 8, 2 lah. Okey, 2 ni nak buat apa? Ganti yang dalam X tu. Okey, jadi dapat berapa tu? 3, 2 kuasa 2. 12. 12. Okey, jadi last kali kita nak cari dy dt kan? Dy dt sama dengan apa? 12 kali 2. Sama dengan? 24. 24. Okey, simple saja lah. Jadi soalan yang nombor 1 ni pembezaan yang simple kita panggil. Nombor 2 ni lebih kurang sama. Mari kita cikgu bacakan soalan ni. Dibagi setiap persamaan yang menghubungkan X dan Y berikut. Jika kadar perubahan Y adalah 6 unit per saat. Jadi sekarang ni yang dibagi kamu apa dia? Yang ni apa? Kadar perubahan Y apa? dy over? dt. Jadi kalau kata kadar mesti per dengan masa 6 unit per saat. Jadi kita boleh nampak kat dia punya unit dia. Cari kadar perubahan X. Jadi yang ni terbalik. Yang dia nak tu adalah apa? X. dx dt. Okey, yang dia nak tu dx dt lah. Jadi kita buat petua rantai dia, kamu tengok lah. Jadi kalau kita beza yang ni, dia sentiasa akan jadi dy dx lah. Boleh? Dia akan jadi dy dx kan? Jadi maksudnya kita ada 3 benda ni. Kita ada dy dx, kita ada dx dt, kita ada dy dt. Yang kita nak cari tu dy dt. Jadi kita akan tuliskan petua rantai dia. Jadi dx over dt sama dengan apa? Kita nak buat ni. Kita tak ada yang ada X ke atas. Jadi kita kena buat apa? Terbalik kan? Terbalik kan. Jadi kita akan terbalikkan yang ada X tu. Yang dy dx kan. Jadi kita akan masukkan dia sebagai dx over dy. Okay, dx over dy. Okay, dx dy darab apa? Jadi dx dt. dy dt. Dy dt lah sebab dy ni akan potong. Macam ni kan. Jadi dia akan tinggal dx dt. Kalau kata songsang, maksudnya kita kena songsangkan nilai dy dx yang kita dapat tu. Contoh macam tadi kan, kata tadi kita dah masukkan nilai dy dx kita tu. Yang ni dx, yang ni dy dx kan. Kata kita dapat dy dx tu 3. Jadi kamu rasa dx dy kita akan jadi apa?
Kalau kata DYDX kita 3, DX DY jadi apa? 1/3. Pandai. Kita songsangkan nombor dia. Lina? Okey. Ini maksudnya kalau kata dia jadi terbalik macam ni, kita beza macam biasa. Maknanya jangan pergi tukar kat equation tu supaya dia jadi X sama dengan Y, tak payah. Boleh nak? Kita ambil je kita punya DYDX tu, masukkan nilai. Kata kita dapat 3, kita songsangkan dia. 1/3. Yang itulah DYDX kita. Jadi kita kena songsangkan nilai dia. Jadi untuk yang nombor 2 ni kita kena masukkan DYDX kita secara songsang. Jadi kalau kata kamu nak kena tulis sikit nota, kamu tulislah. Kalau kata DX DY, kita kena songsangkan DYDX tu. Jadi katakan DYDX kita 3, kita punya DX DY tu 1/3. Macam tu saja. Kita songsangkan makna yang bawah naik atas, yang atas turun bawah. Boleh nak? Okey. Tadi, ya. Capitan dah. Alright. Jadi nombor 3 tu sama juga. Dia bagi kamu satu persamaan. Dia suruh cari DYDS. Maksud dia kata kadar perubahan Y pada kita kat X sama dengan 5. Dia suruh cari DYDT waktu X sama dengan 5 jika X menokok dengan kadar 6 unit per saat. Jadi soalan nombor 3 tu pun sama. Cuma mungkin pembezaan dia susah sikit sebab kita pakai petua hasil darab kan. Lepas tu ada set kan. Jadi kamu cuba buat ni. Yang ni adalah homework kamu. Cuba buat. Kalau dia senang, kamu boleh skip soalan tu. Tapi kalau kamu perlu banyak latihan, cikgu syorkan kamu buat semua lah. Sebab cikgu dapati walaupun kita dah sampai ujung dah, maknanya kita dah sebulan dah belajar pembezaan, masih lagi ada yang kamu masih lagi benda yang kamu stuck. Boleh nak benda yang senang-senang tu kamu kena bagi lepas. Pembezaan yang semua level tu sampai petua hasil bahagi tu kamu mesti boleh buat. Faham lah? Kalau tidak, kamu susah nak buat soalan aplikasi. Okey, mari kita tengok aplikasi untuk kadar perubahan ni. Okay, soalan ni nak. Okey, jadi aplikasi ni dia start dengan soalan kon. Jadi kita sebelum ni tak jumpa soalan kon lagi. Jadi ini first time kita jumpa soalan kon. Cikgu akan tunjuk kamu dekat kertas lain lah macam nak jawab lah. Sebab jalan kerja dia, cikgu tak suka sangat turutan dia. Ni lah, sama sajalah. Okay, nanti lepas kita dah tengok ni jawapan ni kan. Lepas kita dah buat, nanti kita balik bandingkan dengan jawapan dia. Okay. Jadi cikgu terus buat aplikasi sebab yang ni simple. Okay. Jadi item maksimum minimum tu kita kena belajar titik pusingan tu kan. Jadi yang tu panjang. Ni yang ni dot, dia punya cara kaedah dia senang sahaja. Kita kena apply petua rantai tu, ingat no? Lepas tu jawapan akhir tu mesti nilai. Kamu kena ingat tu. Okey. Contoh 20 ni nah. Jadi rajah di sebelah menunjukkan sebuah bekas berisi air yang berbentuk kon dengan jejari 5 cm dan tinggi 12 cm. Okey. Jadi dia bagi kamu kon lah, lepas tu dia dah lukis dekat gambar kat sebelah tu. Didapati bahawa air tersebut mengalir keluar. Maknanya kon kamu ni bocor. Jadi air dia tu akan makin turun, nampak tak? Jadi kita start dengan kita punya air tu penuh dalam kon tu. Lepas tu air dia menitik macam ni. Jadi yang ni dia berubah ni. Jadi bila dia berubah macam ni, kita boleh dapat graf kita lah. Okay, jadi air dia keluar dengan kadar yang tetap. Dia kata kadar tetap 4 cm padu per saat. Okey, cikgu nak tanya kamu. Kalau dia bagi maklumat macam ni, kamu rasa apa dia ni? Macam mana kita nak tukar dia jadi simbol? Apa yang dia bagi kat kamu ni? Kita nak guna petua rantai kan? Jadi kita kena tulis dalam simbol yang betul. 4 cm padu per saat. Apa yang dia bagi kamu tu? D apa over DT? DY over DT. Kenapa Y? Tengok semula. Kita tengok dia punya unit dia. Kita akan pakai simbol yang hari tu kita belajar. Untuk area kita pakai A. Untuk isi padu kita akan pakai V. Untuk jejari kita akan pakai R. Boleh? Untuk ketinggian kita akan pakai H. Boleh lah? Okey, jadi dia kata air tersebut mengalir keluar dengan kadar tetap 4 cm padu per saat. Jadi apa maklumat yang dibagi kat kamu ni? DVDT. DVDT. Kenapa V? Isi padu. Sebab dia punya kuasa tu kuasa 3. Boleh lah? Jadi daripada unit dia, kamu tentukan simbol dia. Dia tak cakap dengan jelas kan yang isi padu kan? Tapi kamu tengok simbol dia. Kalau Y tak sesuai sebab Y tu macam panjang. Boleh lah? Untuk X dengan Y kita pakai untuk panjang. Boleh lah? Jadi kalau kata dia dah jadi isi padu sebab dia ada kuasa 3, kita pakai V lah. Kalau kamu pakai Y nanti kamu tak tahu kamu nak kena keluarkan persamaan apa.
Boleh nak? Jadi maklumat yang dibagi kamu ni adalah dV over dt. Jadi ni adalah sama dengan 4 dia dah bagi kan. Cari kadar perubahan kedalaman air. Apa yang dia nak tu? Bubuh dan simbol. Kadar perubahan kedalaman apa dia? Kedalaman nak pakai simbol apa? Kedalaman nak pakai simbol apa? H. Boleh kedalaman tu sama dengan ketinggian kita kan? Jadi kita nak pakai H. Jadi yang dia suruh cari tu apa? DH over apa? DH over apa? DT sebab dia kata kadar perubahan sentiasa per dengan masa. Ini yang dia nak cari. Alright, jadi yang dia bagikan maklumat tu apabila kedalaman air adalah 3 cm. Boleh? Maknanya dia bagi kamu H adalah sama dengan 3 cm. Nampak tak? Asal ni H tu 12. Tapi bila air tu makin turun, H tu berubah. Dia suruh kita cari apakah DH over DT waktu H dia adalah sama dengan 3. Dia suruh cari DH DT pada ketika itu. Jadi kita nak keluarkan petua rantai tu. Daripada maklumat dia bagi ni ada 2. Jadi DH DT sama dengan dV dt darat apa? Apa yang kita boleh darat dengan dV dt supaya V tu hilang? DH dV. DH over dV. Boleh lah. Jadi kalau kita nak cari DH dt, kita kena ada satu equation yang ada H dan V. Jadi yang logiknya equation kita mestilah isi padu kon adalah bersamaan dengan apa-apa-apa. Betul? Jadi equation yang kita perlu keluarkan tu adalah equation V dalam sebutan H. Nampak tak? Sebab sini H. Boleh nak? Jadi bila kita kata DH over dV, maknanya nanti jawapan dV DH kita ni, ini dia mesti H. Baru dia jadi dV DH kan? Kita akan songsangkan dia. Nanti kita masukkan dia. Maknanya katakan kita dapat dV DH kita 4. Jadi kita akan masukkan sebagai 1/4 sebab dia DH dV. Boleh nak? Ini dah ada. Yang ni kita nak cari. Selalunya kita kena keluarkan satu persamaan daripada kita punya petua rantai. Dan persamaan ni tak macam hari tu kita boleh pilih kan kita nak sama ada H atau R kan. Sebab dia dah cakap dekat kamu kita kena buat dV over DH. Jadi kita mesti ada equation V dalam sebutan H lah. Boleh nak? Sebab ni adalah kon. Apakah isi padu kon? Apa formula untuk isi padu kon? Siapa ingat? 1/3 pi J kuasa 2H. Pi J kuasa 2H. Boleh? J boleh, R boleh nak? Jadi ingatlah kalau kon dia 1/3 daripada silinder. Jadi ni formula silinder. Darab dengan 1/3. Boleh kon adalah 1/3 daripada silinder. Jadi yang ni nampak tak? Dia ada 2. Dia ada 2 unknown. Dia ada 2 pemboleh ubah. Jadi kita tak boleh beza sehingga kita hapuskan J tu. Jadi yang kat sini kita kena disusah sikit sebab kon ni selalunya maklumat dia tersembunyi lebih daripada orang lain. Jadi cikgu tunjuk kat kamu nak. Kamu nampak tak yang dot ni? Lepas tu okey, kamu nampak tak dot ni? Kalau cikgu tarik satu lagi, kamu nampak tak apa bentuk yang cikgu dapat bentuk ni? Apa benda ni? Ni bentuk apa? Segitiga. Jadi kalau kon, ingatlah kita boleh bentuk segitiga dengan dia sebab dia ada tutup dia yang bentuk bulat tu. Segitiga ni segitiga sudut tegak, betul? Okey, jadi cikgu lukis 2 segitiga kat kamu. Sekarang ni kita tengah nak buat persamaan supaya kita boleh hapuskan J ni. Jadi itu tujuan dia. Jadi sekarang ni kita ada segitiga asal. Segitiga asal tu dia punya, bengkok. Segitiga asal tu dia punya atas ni 5 cm. Kita tak ada hypotenuse kan? Jadi kita tak ada hypotenuse tapi kita ada H asal. H asal dia adalah 12. Jadi ini segitiga asal kita. Lepas tu kita ada satu lagi segitiga. Dia duduk dalam segitiga besar tu. Yang ni paras yang disuruh kita cari tu.
Boleh? Oh, bukanlah pulse yang kita suruh cari tu. Yang ni bila air dia dah turun, maknanya dia dalam sebutan H dan sebutan R. Boleh? R ke J nak pakai? J sebab kamu pakai J kat situ. Ini adalah satu lagi equation, maknanya segitiga yang kita boleh buat bila air tu dah mula turun. Boleh nah, kita tak ambil H tu 3 lagi, belum lagi. Nanti last kali baru kita ganti. Jadi kita punya equation yang seterusnya, kita punya segitiga seterusnya, dia dalam kita punya segitiga yang besar ni. Boleh nah? Boleh nah? Jadi dia adalah R. Sebab sekarang ni betul tak? Dia bukan 5 dah. Bila dia dah turun, air ni dia punya jejari dia akan makin kecil kan. Jadi kita tak tulis dia sebagai satu nilai. Kita tulis dia sebagai R saja. Dia bukan 5. Dia dah jadi nilai yang lain. Jadi R. Boleh nah? Secara umumnya dia R. Lepas tu dia punya ketinggian ni dia tak 12 dah sebab dia dah turun dah. Kita dapat cone yang kecil lagi. Jadi kita simbolkan dia sebagai H saja. Tujuan kita ada ni sebab kalau kita tulis H tu 3, nanti kita takkan dapat equation R kita lah. Nah, nanti kita dapat nilai salah lah tu nah. Jadi kita nak satu equation R dalam sebutan H, betul lah. Sebab kita nak ganti kita punya J ni kan. Sorry, J. Jadi kita nak satu equation J dalam sebutan H. Supaya kita boleh gantikan J ni supaya kita punya equation tu V sama dengan H. Faham nah? Okay. Jadi kamu tengok dua segitiga ni. Apa yang menghubungkan dua orang ni? Apa yang sama? Apa yang sama antara segitiga besar dan kecil tu? Sudut. Sudut dia. Okay, pandai sudut dia. Jadi yang kita dapat maklumat ni sebab dia segitiga sudut tegak. Sisi yang kita ada tu sisi apa? Sisi yang ni kita panggil apa? Sisi yang bertentangan kan? Jadi kita ada sisi yang bertentangan dan sisi yang bersebelahan. Yang kita ada tu hypotenuse. Jadi kalau kata kita tahu sudut dia sama, kita boleh link dia dengan soh kah tua. Jadi kita nak pakai mana? Soh ke kah ke tua? Siapa yang sesuai yang kita pakai? Tua tan lah sebab kita ada opposite dan kita ada adjacent kan. Kita tak ada hypotenuse. Boleh nak? Jadi kita ada tan theta. Tan theta segitiga kecil ni sama dengan tan theta segitiga besar ni. Betul ke tak betul? Betul lah sebab tan ni adalah ratio. Boleh nak ratio antara sisi opposite side per dengan adjacent. Kalau sudut dia sama, ratio dia akan jadi sama. Nah, okey. Jadi kita masukkan formula dia. Tan theta toa kan. Jadi untuk segitiga besar tu dia 5/12. Dia satu lagi segitiga kecil kat dalam tu dia J/H. Nampak tak? Jadi nampak tak equation ni? Kita dah ada satu persamaan yang menghubungkan J dengan H. Boleh nak? Jadi kita kena pusingkan sikit supaya kita dapat J. Lepas tu kita boleh ganti masukkan dalam kita punya equation. Jadi kalau untuk cone kamu kena ingat lah. Dia ada segitiga dalam dia yang kita boleh lukis dan kita yang sama pada dia adalah sudut dia. Jadi kita boleh pakai soh kah tua. Nah, sudut dia sama. Alright. Okay, jadi sekarang kita nak kena ada J sama dengan H kan. Jadi kita pindahlah H ni. Jadi J sama dengan 5H/12. Okay, ni kita punya maklumat yang penting sekali. Ambil ni cut, paste kat sini. Masukkan dia. Jadi dia ada kuasa 2 kan. Jadi kita kuasa 2 kan. Gitu. Boleh nak? Okay. Jadi bila kita kuasa 2, kita mesti kuasa 2 tingkat atas dan tingkat bawah. Okay. Jadi 1/3 pi H. Cikgu bawa H ni kat depan. Jadi yang dalam kurungan ni dapat apa? Dapat 25 H kuasa 2 per dengan 144 tu. So nah, jadi kita kena kuasa 2 atas dan bawah. 3 darab 144 dapat apa? Kita kena kumpulkan dia jadi satu benda. 3 darab 144 dapat apa? 192. Bukan. 432. Nah, 432 nah. Jadi kita darabkan tingkat atas dengan tingkat atas, tingkat bawah dengan tingkat bawah. Sekarang ni kita nak mula beza. Jadi sebelum kita beza, kita kena simplify dulu supaya kita tahu apa benda kita nak kena beza. Tingkat atas ada 25 H kuasa 3. Oh, ada pi kat sebelah dia. 25 pi H kuasa 3. Tingkat bawah ada 432. Boleh nak?
Okey, jadi kita buat DVDH ke atas kita punya ungkapan. DVDH. Dapat apa tu? 3 ni kena darab dengan 25/432. Dapat apa tu? Dapat apa tu? Tadi kita dah darab 3 ni kan. Jadi kita sekarang ni kita darab 3 ni. 25/144. Dapat 25/144. Jadi 144 balik. Pi tu kita tulis je. Okay, saat lagi baru kita fikir pasal dia. Jadi H kuasa 2. Okay, ni kita punya DVDH. Jadi sama macam step sebelum ni. Lepas dah beza. Betul tak? Boleh lepas dah beza, kita nak kena gantikan nilai kan. Jadi tadi kita dah ada. H kita adalah sama dengan 3. Jadi kita masukkan 3 kat dalam ni. Okay. Jadi kita biar dulu dalam sebutan pi sebab last sekali nanti baru kita selesaikan sebab dia nak dalam angka berti kan. Kalau dia tulis macam ni, maksudnya kita kena gantikan pi dengan 3.142. Tapi kita boleh buat last sekali supaya kita tak payah bunda banyak benda. Jadi last step tu baru kita ganti pi dengan 3.142. Sekarang ni kita biar dulu dalam sebutan pi. Okay, H kita 3 sebab sekarang ni kita tengah cari H sama dengan 3. Jadi 25 darab dengan 3 kuasa 2. H pula pi per 144. Okey, dapat apa ni nombor-nombor ni? Cuba kamu picit kereta, kamu simplify. Dapat apa tu? Nombor-nombor tu semua dapat apa dalam sebutan pi? Cepatlah, siapa picitkan kalkulator tadi? 1.5625. Tukar jadi pecahan. 25/16. 25/16 pi. Boleh nak? 25/16 pi. Alright, jadi last kali kita nak masuk balik dalam petua rantai kita tu kan? Okay, ni DVDH kita. Yang kita kena masuk tu adalah DHDV kan? Jadi kita kena masukkan terbalik. Jadi DHDV sama dengan apa ni? Siapa tingkat atas? Semua lah termasuk pi. Jadi ke DHDV kita dapat apa? 16/25 pi. 25 pi. Okay. Ni last kali kita nak cari DHDT masuk dalam petua rantai kita. DH over DT sama dengan DVDT. DVDT kita tadi berapa? 4 kan? Ni 4 darab dengan dot boleh darab boleh. 16 over 25. Jadi sekarang ni kamu tukar pi tu jadi 3.142. Okey, cuba kamu kira. Dapat tak jawapan dia? 0.8148. Nanti sekejap lagi cikgu beritahu kamu kenapa dia negatif. Dapat tak? 16 bahagi 25 darab 3.142. Darab 4. Dapat tak? 0.814. Ambil 4 tempat puluhan sebab dia nak 4 angka berti kan. Kosong tu tak kira lah. Kalau 4 angka berti maknanya 4 nombor kat belakang. Lepas kosong. 0.8148. 0.8148. Jadi sebab dia menyusut, betul tak air dia berkurang kan? Sebab dia menyusut, jadi kamu punya DHDT ni akan jadi negatif. Jadi kalau kata dalam exam, kalau benda tu menyusut, kita kena bubuh negatif sign sebab menyusut. Menyusut tu maksudnya dia berkurang. DH over DT kamu sama dengan negatif 0.8148 sebab dia berkurang, dia menyusut. Jadi yang menyusut tadi tu DVDT kita negatif 4 kan. Tapi kalau sama jugalah kalau dia menyusut, DHDT kita pun akan jadi menyusut juga nah. Boleh nah. Okay, jadi kalau menyusut tu kita akan simbolkan sebagai negatif. Maknanya kalau kita nampak dia negatif, maksudnya kita tahu bahawa dia semakin berkurang. Jadi kita tengok balik buku teks kita. Okay, jadi hari ni cikgu buat contoh ni je dengan kamu. Untuk next class kita hari Khamis kan, cuti esok kan. Jadi kita akan buat latihan yang lain ni bersama-sama. Kita akan buat sekali.
Okey, jadi dia tulis kat sini ni jawapan dia dah sama lah. Jadi jawapan dia negatif 0.8148 sebab V tu makin berkurang. Jadi dV/dt tu adalah negatif. Ni jawapan dia last sekali kamu dia tulis dalam bentuk ayat macam ni lah. Kadar perubahan kedalaman air dalam bekas itu adalah negatif 0.8148 dan kedalaman air dikatakan menyusut pada kadar 0.8148. Jadi kalau kita dah mention dia menyusut, kata kita cari kadar susutan, kita tak perlu tulis negative sign tu. Tapi kalau kita tulis kadar perubahan, dia universal, dia open. Jadi bila kita tulis kadar perubahan, kita bubuh include negative sign tu supaya bila orang tengok, kita tahu yang bahawa perubahan ni adalah something yang berkurang. Jadi negative sign ni kalau kita tulis kadar perubahan saja. Tapi kalau dia tanya kamu apakah kadar susutan, jawapan ni kita ambil sebagai positif. Yang ni benda-benda kecil-kecil je lah, teknikal kita panggil. Okay, jadi jalan kerja dia yang ditulis ni pening kepala sikit tapi kaedah dia macam yang cikgu bagi kat kamu tu. Okay, jadi kalau kita jumpa soalan kadar perubahan, first kali kita kena cam dia soalan kadar perubahan dengan kamu tengok dia punya maklumat yang ni lah, kadar tetap, cari kadar perubahan. Ini keyword dia untuk kata di aplikasi bawah tajuk kadar perubahan. Dia ada sebut pasal kadar. Dia tak ada cakap soalan ni pembezaan kan. Tu cikgu kena cakap dengan jelas kamu lah. Kamu kena make sure kamu nampak keyword-keyword untuk tiap-tiap soalan ni. Sebab soalan tu akan bercampur. Dia bukan tajuk yang kamu certain kata ni tajuk apa kan. Jadi kamu kena tengok keyword dia untuk kamu pastikan betul tak soalan ni kena buat pembezaan. Jadi keyword dia tu dia punya unit dia tu dengan perkataan kadar perubahan tu. Okay, untuk soalan yang ini di first step dia kita akan buat dia punya, kita akan keluarkan maklumat dalam bentuk simbol. Okay, jadi first step dia kamu tulis dalam bentuk simbol, maklumat diberi. Maklumat diberi. Lepas tu kita buat apa? Kita tuliskan kita punya petua rantai untuk cari apa yang kita nak. Boleh, jadi selalunya cikgu akan letak kat depan apa yang kita nak tu. Jadi dalam buku teks kamu dia boleh je letak mana-mana satu kat depan lah sebab dia tak kisah kan sebenarnya sebab darab kan. Tapi kalau kaedah cikgu kita suka letak yang mana kita tak tahu tu kat depan yang kita nak cari. Jadi tulis sekali apa dia suruh cari tu. Jadi dia duduk depan. Jadi nombor 2 kita kena keluarkan petua rantai tu. Jadi daripada petua rantai tu kita tahu kita perlu maklumat apa lagi. Jadi untuk kes yang ni kita dah ada dV/dt kan. Tinggal kita nak cari DHDV ni. Jadi DHDV ni maksudnya kita kena ada equation yang melibatkan isi padu dan kedalaman. Isi padu dan kedalaman. Jadi isi padu punya formula mestilah kaitkan sama ada dengan R atau dengan H lah. Jadi maksudnya kita kena terbitkan, keluarkan equation isi padu. Ini nombor 3. Jadi kita dah ada equation, kita tengok. Kalau dia ada 2 pun boleh ubah. Kita kena hapuskan 1 pun boleh ubah dengan maklumat yang ada pada kamu punya diagram. Yang tu yang susah sikit kalau soalan ni sama macam hari tu kan. Jadi untuk cone ni kamu kena lukis segitiga sama juga macam soalan bulatan sebab dia melibatkan bulatan juga. Kamu tengok segitiga dia bagi maklumat apa. Kadang-kadang dia bagi kamu sisi sendeng tu kan. Jadi kamu kaitkan sudut dia tak berubah walaupun air tu makin turun. Jadi kamu kena kaitkan dengan sohkahtua kamu untuk cone, untuk bentuk lain tengoklah nah. Okey. Jadi bila kita ubah kita kena tengok sebab dia dah tulis dah kat sini kita kena beza terhadap H. Jadi maksudnya kita tahulah siapa yang kita kena hilangkan. Untuk kes yang ni kita kena hilangkan J. Jadi daripada 2 pun boleh ubah, make sure kita buat penggantian sampai dia jadi 1 pun boleh ubah saja. Bila dah sampai yang ni nombor 4 ni. Kita akan beza dan ganti nilai, betul? Jadi dia akan bagi kamu nilai untuk kamu ganti. Sama ada directly ataupun indirectly. Kadang-kadang dia tak bagi kamu directly. Dia kata isi padu sama dengan apa? Kalau kata isi padu kuboid. Isi padu kuboid adalah sama dengan 50. Kamu tahu kuboid tu isi padu dia panjang dan lebar dan tinggi kan? Jadi kita tahu X tu sama dengan punca kuasa 3. Macam itulah. Itu contoh dia bagi tak direct. Ni kalau kadang selalunya kalau soalan tu dia akan bagi direct lah. Ini nombor 5 kita akan gantikan sebab kita tahu kita punya jawapan akhir tu mesti dalam bentuk nilai. Okay, jadi kita gantikan, kita dah dapat yang kita nak tu dalam nilai, kita masuk balik dalam petua rantai tu. Jadi ini nombor 5. Okay, jadi last kali masuk dalam petua rantai. Kalau kata dia menyusut, kita pun negatif. Kalau kata dia menokok, dia positif. Okay, menyusut negatif, menokok positif. Okay, jadi jawapan last kali dapat nombor. Kalau dia nak dalam angka berti, maksudnya dia nak kamu hapuskan pi. Dan pi kita sentiasa ambil 3.142 nah, bukan nilai kalkulator nah. 3.142.
Okay, jadi kalau dia kata dalam sebutan pi, kita biar pi dia. Faham lah? Okay, jadi tu kita punya, susah tak? Pening Tu sikit. kita punya kita punya aplikasi kita yang ketiga. Banyak juga cerita dia, nak panjang sikit. Bila aplikasi memang panjang sikit. Jangan risau, berbaloi kamu buat lah. Ini mesti markah dia banyak juga. Kalau banyak kerja lah, jadi soalan macam ni 4-5 markah. Okay, jadi sama juga macam maksimum minimum tu. Lagi susah dia, lagi banyak markah lah. Alright, okay. Jadi nanti kita kami pagi lah, jangan tidur lah. Bangun lah. Okay. Kami pagi kita akan sambung ni. Contoh ni senang. Dan kita akan buat soalan latihan kediri 2.13 kita buat sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi lepas tu kita nak habis dah tajuk ni. Dah habis ni kita tinggal satu lagi aplikasi. Boleh? Ni aplikasi keempat. Ini ada satu lagi. Memang banyak tajuk ni, memang panjang. Astagfirullah, cikgu tak boleh buat apa sebab kalkulus ni sangat penting untuk kamu punya kehidupan kalau kamu seorang engineer. Boleh? Kalau kamu kalau tak pun tak apalah. Alhamdulillah kita belajar benda ni kan. Okay. Tak ada apa dah. Sebab kita akan sambung kami pagi ni. Make sure masuk kelas sebab benda ni susah. Kamu nak tengok video bosan kan. Cikgu tahu lah kalau benda ni